Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada yang bertanya, adakah dengan ulasan dan analisis ini Sanusi Maknur akan dipecat daripada Menteri Besar Kedah? Persoalan itu timbul. Dan adakah ini akan menyebabkan Perikatan Nasional akan kalah? Itu yang menjadi persoalan daripada netizen selepas membaca analisis ini. Analisis ini dipetik dari Balai Syakini. Mulut celupar Sanusi, toh mahan Perikatan Nasional boleh makan diri. Kita semua pasti tahu bahwa Sanusi adalah seorang yang suka berucap dengan melemparkan pelbagai tomahan yang dikategorikan sebagai keras dan juga kadang-kadang pedas, terlampau pedas. Oleh sebab itulah analisis ini diberi tajuk Mulut Celupar Sanusi, toh mahan Perikatan Nasional boleh makan diri. Apa pendapat anda? Walaupun Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Maknur disambut seakan bintang selebriti di negeri-negeri yang ditakbir PAS, namun keadaannya agak berbeza di pelanggai. Dia dikatakan tokoh kontroversi yang selalu melawak dengan jenaka yang dianggap kasar oleh sesetengah pihak. Sanusi yang juga pengerusi Perikatan Nasional Kedah menggesa pengundi di pelanggai untuk menolak Barisan Nasional dan PH bagi menyuarakan penentangan terhadap apa yang didakwanya sebagai liberalisme oleh Kerajaan Persekutuan. Ketika berceramah pada malam penamaan calon di Felda Kemasul, Sanusi membangkitkan langkah ahli Parlimen Ipoh Timur Howard Lee yang memetik terjemahan sepotong ayat Al-Quran baru-baru ini. Yang liberal ni dia kata sekurang-kurangnya Howard mengaji kepala Bapak Hang bodoh. Quran ni Tuhan turunkan penuh kesucian. Kemuliaan dia ada disiplin untuk menghurai, untuk menterjemah. Ni hang pa alif bata pun tak tahu. Kote anu pun tak kerat, kata Sanusi pada majlis ceramah Perikatan Nasional PN itu. Walaupun Sanusi tidak menyertai kempen di pelanggai sejak itu, namun kenyataan kontroversinya menjadi bahan kempen Barisan Nasional dan PN untuk menggambarkan bagaimana pemimpin Perikatan Nasional bercanggah dengan mesej agama yang mereka dakwahkan. Yang saya herannya, pemimpin ulama besar PAS tak kata apa-apa, seolah-olah PAS ni bagi cop halal pada Sanusi. Mencarut boleh, hina orang boleh, maki orang boleh, cerca orang boleh. Seolah-olah Sanusi ambil cop halal daripada ulama yang ada dalam PAS, kata pemimpin amanah Mahfuz Omar dalam satu ceramah di Felda Kemasul Bentong pada 1 Oktober lalu. Sanusi juga pertikai khutbah Perdana Menteri di New York. Bagi pemimpin BN dan PH, tingkah laku Sanusi menunjukkan apa yang tidak kena dengan Perikatan Nasional, bahawa gabungan itu memutar belit cerita dan melemparkan tuduhan, serta tidak begitu acuh dengan isu yang menjejaskan penduduk tempatan. Topik popular di kalangan pemimpin PN akhir-akhir ini ialah lawatan Perdana Menteri Anwar Ibrahim ke New York, ke Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu baru-baru ini. Di luar perhimpunan, Anwar menyampaikan khutbah Jumaat di Pusat Kebudayaan Islam New York dan ini juga dikritik oleh pemimpin Perikatan Nasional di pelanggai. Sanusi misalnya mendakwa tidak ramai perwakilan PBB yang hadir untuk mendengar ucapan Perdana Menteri kerana masyarakat antarabangsa kononnya mengenali Anwar sebagai pembohong. Kenapa tak ada orang? Sebab orang luar pun tahu dia kuat membohong daripada dengar, lebih baik keluar. Sebagai rakyat Malaysia kita patut malu kerana ketika berucap diunggah, orang tak mahu dengar, kata Sanusi pada 24 September yang lalu. Heran apa? Sini tiap-tiap Jumaat khutbah tidak masuk berita pun. Dia ni tipu orang New York dakwa Menteri Besar Kedah itu, iaitu Sanusi Maknur. Bagi Ketua Bersatu Pahang, Saifuddin Abdullah, dia memberitahu orang pelanggai bahawa Anwar salah kerana menggunakan istilah pencorobohan untuk menggambarkan perang Rusia di Ukraine ketika berucap di Perhimpunan Agung PBB.
Dakwaan ini disangkal semasa ceramah BNPH yang menggunakan kenyataan Saifuddin ini sebagai satu lagi contoh takbiat Perikatan Nasional menyebarkan maklumat salah. Anwar ketika hadir ke Pelanggai pada Isnin untuk berkempen menggambarkan PAS dan Perikatan Nasional sebagai perikatan politik yang biadab. Anda boleh tidak bersetuju dengan saya, dengan Pakatan Harapan ataupun DAP, tetapi jangan sampai ke tahap menghina mencaci, kata Anwar Ibrahim. Felda Medan Tempur PRK. Pada separuh masa kedua, kempen Barisan Nasional dan PH meningkatkan usaha mereka di 3 Felda, kawasan pilihan raya yang menempatkan separuh pengundi Pelanggai. Walaupun penempatan Felda dari segi sejarah sukar untuk menyokong parti Anwar PKR, dia disambut kira-kira 1.000 orang ketika menghadiri Majlis Felda pada 2 Oktober lepas. Anwar ketika berucap mengingatkan peneroka Felda bahawa pentadbiran kerajaan perpaduan yang menjadikan skim pengecualian hutang untuk peneroka yang dimulakan semasa Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri. Ini kata Anwar Ibrahim kerana dialah yang mendapatkan 8.3 bilion yang diperlukan dan ini telah mendapat sokongan sekutunya iaitu DAP, sebuah parti yang sering difitnah oleh Perikatan Nasional, kata Anwar Ibrahim. Saya bentang di Jemaah Menteri, kena bentang dalam Jemaah Menteri, nak sain 83 bilion ini, kata Anwar. Bila saya bawa ke kabinet, Datuk Seri Zahid Hamidi, dia senang, dia sokong. Timbalan Perdana Menteri 2 Fadila, dia sokong. Anthony Loke, Setiausaha Agung DAP, dia sokong. Dia kata ini untuk orang Felda yang susah, tak ada masalah. Yang nak marah DAP ini apa pasal? Kerana dia Cina. Melayu dalam DAP pun ada, Rara, kata Anwar berseluruh merujuk kepada ahli Parlimen Bentong, Yong Safura Uthman. Perikatan Nasional dakwa Barisan Nasional akan lompat parti. Sehari kemudian, pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin memberitahu pengundi Pelanggai bahawa jika mereka memilih calon PN, ada kemungkinan kerajaan Pahang akan runtuh dan bertukar pentadbiran. Muhyiddin menjelaskan dengan jelas bahawa Pahang tidak seperti kebanyakan negeri, tidak mempunyai undang-undang yang menghalang adun daripada berpaling tada. Mungkin nanti ada YB, UMNO sedar kesilapan dan ingin masuk jemaah kita. Dengan kenyataan seperti ini, seakan-akan Muhyiddin Yassin merestui tindakan lompat parti yang paling dibenci rakyat Malaysia pada waktu ini. Ramai penganalisis politik sebenarnya amat membenci tindakan lompat parti ini kerana ia menyebabkan ketidakstabilan dalam negara. Bahkan kita telah melaluinya beberapa tahun yang lepas yang mana telah membawa negara kepada keruntuhan yang sangat teruk. Tapi seakan-akan ucapan Muhyiddin ketika itu merestui tindakan mahu lompat parti. Adakah ini ialah tabiat Perikatan Nasional merestui tindakan-tindakan seperti itu? Jika ia berlaku, insya Allah timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man bakal menjadi Menteri Besar Pahang, katanya. Yang menjadi persoalan netizen ialah, adakah sudah terbiasa dalam Perikatan Nasional tindakan lompat parti pancing adun, pancing parlimen untuk menjatuhkan sebuah kerajaan? Kerana kalau kita masih ingat, tindakan kejatuhan Pakatan Harapan dalam langkah Sheraton juga adalah kerana tindakan lompat parti para pengkhianat parti dalam Pakatan Harapan, termasuklah tindakan mengkhianati oleh Azmin Ali dan yang paling penting besar lagi ialah termasuklah Muhyiddin Yassin. Dakwaan Muhyiddin itu 2 hari sebelum Akademi Pengajian Melayu APM Universiti Malaya mengeluarkan hasil tinjauan yang mendedahkan hanya 13.5% responden setuju kerajaan negeri perlu ditukar. Ketika ditanya jika pentadbiran PHBN di Pahang patut dikekalkan sehingga habis penggal, 58.6% responden bersetuju, kata kajian itu. Majoriti responden yang tinggal di 3 Felda di Pelanggai Cimomoy, Sungai Kemasul dan Sungai Kemahal berkata mereka berpuas hati dengan kerajaan negeri. Majoriti responden juga iaitu sebanyak 50.8% berpandangan wajar untuk kerajaan persekutuan kekal sehingga habis sepenggal. Responden mendapati naratif pertukaran kerajaan persekutuan atau kerajaan negeri yang kurang rasional ada kemungkinan boleh menyebabkan berlaku kehilangan keyakinan pengundi terhadap
platform kempen Perikatan Nasional, kata APM. Kenapa berlaku peningkatan undi yang diraih oleh calon Barisan Nasional dengan kerjasama Pakatan Harapan? Adakah ini petunjuk bahwa rakyat Malaysia mula melihat kerjasama Barisan Nasional dan Pakatan Harapan sebenarnya satu kerjasama yang amat kuat? Dan ini saya dedahkan kepada anda, rupa-rupanya ini punca kepada kekalahan Perikatan Nasional di Dun Pelanggai. Yaitu ada satu dapatan dibuat dalam satu kajian yang dibuat daripada Astro Awani menulis, pengundi Pelanggai sebenarnya menolak perubahan kerajaan pusat dan negeri. Itu yang dibuat oleh kaji selidik oleh ahli akademik. Kaji selidik ini dilakukan melibatkan 1,722 responden yang ditemu bual secara bersemuka antara 29 September hingga 2 Oktober lalu di kawasan Pelanggai. Makna kata saudara-saudara sekalian, naratif yang cuba dibawa oleh Perikatan Nasional, khususnya naratif yang pernah diketengahkan oleh Muhyiddin Yassin dalam kempen beliau, sebenarnya memakan diri, bukan dapat memenangkan, tetapi menyebabkan undi kepada Barisan Nasional kini makin meningkat. Ditambah lagi kerjasama antara Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Dapat dilihat dalam kajian ini menunjukkan keyakinan terhadap kerajaan perpaduan persekutuan kini makin dipersetujui. Makna kata naratif yang dibawa kononnya kalau Pelanggai menang oleh Perikatan Nasional, kerajaan negeri akan bertukar ataupun kerajaan persekutuan juga boleh ditukar, menyebabkan pengundi hilang keyakinan terhadap Perikatan Nasional. Rakyat di Pelanggai tidak berminat dengan perkara atau naratif kempen tersebut, yang mana mereka menolak, para pengundi di Pelanggai sebenarnya menolak untuk berlaku perubahan kerajaan pusat dan negeri dalam masa terdekat ini. Saya ucapkan tahniah kepada rakyat di Pelanggai kerana mempunyai pemikiran yang waras, kerana perbuatan mengubah kerajaan negeri maupun pusat di tengah-tengah pemerintahan adalah perbuatan yang pada pendapat kita amatlah tidak baik, kerana ia menyebabkan ketidakstabilan dalam negeri maupun kepada kerajaan. Dalam dapatan ini menulis bahawa 50 lebih daripada 48% atau 48,9% telah mengundi atau menyampaikan hasrat mereka bahawa kerajaan pusat dan kerajaan negeri adalah wajar untuk dikekalkan sehingga habis penggal. Dalam soalan kepada responden, mereka bertanya, wajarkah kerajaan persekutuan dikekalkan sehingga habis penggal? Ramai yang telah menjawab, 48,9% menjawab wajar, manakala 3,9% menjawab sangat wajar. Bermaksud jika ditambahkan sangat wajar dan wajar ini ialah mereka beranggapan lebih daripada 50% yang telah ditemu ramah beranggapan mereka tidak menyokong naratif untuk menukar kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Mungkin di kawasan Pelanggai sudah mula faham bahawa perbuatan itu adalah perbuatan pengkhianatan terhadap undi yang telah diberikan oleh mereka. Manakala sebanyak 19,2% berdiri di atas pagar, yang mana mereka katakan mereka tidak pasti sama ada wajar atau tidak. Bermaksud jika dicampurkan semua ini, melebihi 70% orang percaya bahawa kerajaan yang ada sekarang ini wajar diteruskan. Maka dengan itu kita dapat pastikan sekarang bahawa naratif untuk menukar kerajaan pusat dan menukar kerajaan negeri pada waktu ini sudah mula ditolak oleh rakyat. Rakyat sudah mula tahu bahawa kalau sesuatu itu berlaku, pertukaran kerajaan berlaku di tengah penggal, itu tidak menguntungkan rakyat, hanya menguntungkan ahli politik, parti politik, gabungan parti politik, dan jauh sekali menguntungkan rakyat jelata. Hal ini sudah tentu menjadi penilaian kepada para pengundi. Dan yang bersetuju bahawa kerajaan ini harus ditukar di tengah penggal adalah sebanyak lebih kurang 29% sahaja. Makna kata,
mereka yang mahukan perubahan kerajaan itu pada waktu ini hanya 29%. Jadi nampaknya inilah puncak utama kekalahan Perikatan Nasional dalam pilihan raya kecil PRK Dun Pelanggai. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa share video ini dan tinggalkan komen Anda. Apa pendapat kamu tentang isu kali ini? Kita jumpa lagi. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye.